Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan kalender jenayah edisi 16 Mac 2013 dengan taktik terbaru sindiket pengedaran dadah. Taktik 3 lelaki warga Nigeria menyorokkan dadah dalam kasut tumpas selepas polis memberkas kumpulan pengedaran dadah itu dalam satu kejadian di Gombak pada Selasa lalu. Serbuan jam 3 petang itu oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Gombak, suspek berusia 23 hingga 32 tahun yang mendakwa dirinya sebagai pelajar IPTS ditahan di sebuah kondominium yang dipercayai dijadikan tempat memproses dadah terbabit. Kita masih siasat lagi lah. Kita tak dapat pastikan ke mana negara dia hantar. Tapi si tengok pun dah kasut-kasut ni, tengoklah siapa nak beli, nak pakai ni. Kasut ni I think saiz kecil je kan, tak besar perempuan ni. So kita masih siasat. Best orang awal kita ni, dia tinggal tempat lain, datang ke rumah sewa ni untuk urusan checking ni. Dadah ni nak dihantar keluar negara ke atau dalam negara? Kita percaya dia ni akan menghantar dadah ni keluar negara secara menggunakan Korea. Korea, poster Korea ni hantar keluar negara. Kasut itu sama juga hantar keluar negara? Semua sama. Yang kasut ni dan juga yang pelapis tu kita percaya dia kena gunakan, kena masukkan ke dalam beg wanita. Masuk bawah atau itu kasut juga? Kasut ataupun dia boleh dipakai ni. Seorang ahli perniagaan ditemui mati ditembak ketika sedang mengisi minyak oleh dua lelaki bermotosikal dalam kejadian di sebuah stesen minyak di Jalan Sentul baru-baru ini. Kejadian itu menimbulkan tanda tanya orang awam yang mengerumuni premis berkenaan untuk melihat lebih dekat mayat mangsa. Bagaimanapun, polis tidak menolak kemungkinan ia dirancang rapi suspek terbabit. Seorang ahli perniagaan Siva Raja 34 tahun ditemui mati ditembak ketika berhenti di sebuah stesen minyak dalam kejadian di Jalan Sentul. Dalam kejadian jam 8 malam itu, mangsa yang menaiki kenderaan MPV bersama seorang rakannya berhenti di stesen minyak itu untuk mengisi minyak. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Zakaria Pagan mengesahkan kejadian itu selain menyifatkan kejadian terbabit bermotifkan dendam. Mangsa maut di tempat kejadian. Bagaimanapun, motif sebenar kejadian masih dalam siasatan. Mahu mengaut keuntungan secara mudah. Seorang lelaki berusia 40 tahun yang dipercayai menjalankan kegiatan lanon cetak rompak lagu karaoke ditahan dalam satu kejadian di setapak Isnin lalu. Operasi jam 3.30 petang itu turut dirampas 55 unit pemacu cakra keras yang memuatkan 150,000 lagu karaoke bernilai 2.5 juta ringgit. 50,000 lagu ni. Kegiatan lanun cetak rompak lagu karaoke hingga mampu meraih keuntungan jutaan ringgit sejak 3 tahun lalu tumpas selepas pemiliknya ditahan dalam satu operasi di setapak Isnin lalu. Lelaki berusia 40-an itu ditahan kira-kira jam 3.30 petang dan sebanyak 55 unit pemacu cakra keras yang memuatkan 150,000 lagu karaoke bernilai 2.5 juta ringgit dirampas. Lelaki berkenaan mengupah beberapa pekerja untuk memuat turun lagu karaoke dalam pelbagai bahasa termasuk nyanyian artis dalam dan luar negara. Satu lagu dijual dengan harga RM2 dan dimuatkan dalam satu pemacu cakra keras yang boleh menyimpan sehingga 20,000 lagu. Susulan pembantu rumah warga Indonesia yang mendera bayi majikannya Februari lalu. Mahkamah Tinggi Kuantan baru-baru ini mengarahkan supaya pembantu rumah warga Indonesia itu dihantar ke Hospital Permai untuk menjalani rawatan mental selama 3 bulan.
Ini kerana sebelum ini menurut laporan, pembantu rumah warga Indonesia itu pernah mendapatkan rawatan mental di Hospital Medan Indonesia 8 tahun lalu. Mahkamah Tinggi Kuantan memerintahkan pembantu rumah yang melambung dan menghempas anak majikannya bulan lalu menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai, Tampoi, Johor. Hakim Datuk Seri Mariana Yahya juga menolak permohonan penggantungan pelaksanaan hukuman Yuliana 23 tahun sehingga laporan tahap kewarasan pemohon diterima. Mariana membuat keputusan itu selepas mengambil kira rekod pemohon yang pernah menerima rawatan di Hospital Medan Indonesia 8 tahun lalu selain sejarah ahli keluarganya yang pernah mengidap sakit mental. Yuliana dari Aceh, Indonesia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun pada 19 Februari lalu oleh Mahkamah Session atas kesalahan melambung dan menghempas seorang bayi berusia 4 bulan sebanyak 9 kali pada 15 Februari lalu. Mariana kemudiannya menetapkan tarikh 20 Mei depan untuk mendapatkan laporan tahap kewarasan pemohon sebelum memutuskan sama ada hukuman terhadap pemohon digantung atau diteruskan. Terbaru mengenai perkembangan di Lahad Datu Sabah. Pihak Keselamatan Malaysia terus meningkatkan kawalan keselamatan untuk menjejaki saki-baki pengganas sulu. Beberapa laporan dibuat penduduk kampung mengatakan pengganas sulu keluar dari tempat persembunyian dan menemui penduduk kampung berkenaan untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman. Laporan itu tadi mengakhiri kalender jenayah untuk edisi minggu ini. Jangan lupa untuk terus melayari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my untuk mendapatkan lebih banyak paparan video dan berita menarik sepanjang minggu ini. Dan saya, Nurul Huda Kosnon bersama kru penerbitan kalender jenayah mengucapkan selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi di masa akan datang.